Selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kerja projek saya adalah berkaitan dengan tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua dan hubungannya dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan. Pendahuluan, pengenalan pengetua adalah individu yang mengetuai pentadbiran di sekolah di mana-mana guru-guru merupakan subordinat ataupun pekerja di bawah penyediaan beliau. Melalui gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua akan menyebabkan terdapatnya guru yang berpuas hati atau tidak berpuas hati terhadap cara pentadbiran oleh beliau. Kepentingan kepimpinan guru besar menjadi salah satu elemen dalam standard kualiti pendidikan Malaysia, iaitu oleh Jemaah Nazir Sekolah 2003. Penyataan masalah, amalan kepimpinan autokratik pengetua di sekolah adalah sudah menjadi tidak relevan dengan keadaan organisasi seperti di sekolah sekarang. Namun begitu, masih adanya sekolah yang pengetuanya mengamalkan amalan kepimpinan autokratik di sekolah dalam keadaan tertentu. Amalan kepimpinan autokratik pengetua sedikit sebanyak mempengaruhi tahap kepuasan kerja guru di sekolah. Hal ini kerana melalui cara kepimpinan yang diberikan kepada guru akan menyebabkan wujudnya guru yang berpuas hati dan tidak berpuas hati terhadap cara kepimpinan yang dilakukan oleh pengetua tersebut. Rangka konseptual kajian, dari segi tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua, terdiri daripada ciri-ciri kepimpinan autokratik, kebaikan kepimpinan autokratik, keburukan kepimpinan autokratik dan mengkaitkan dengan produktiviti guru dengan kepimpinan autokratik dan keadaan situasi sebenar di Malaysia. Terhadap tahap kepuasan kerja guru adalah mengkaji dari aspek kepimpinan autokratik pengetua yang memimpin mereka. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah hubungan kait antara gaya kepimpinan autokratik pengetua dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah daerah Kota Baru, Kelantan. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan, mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru dari segi kepimpinan autokratik pengetua, beban kerja, rakan kerja, persekitaran tempat kerja dan disiplin pelajar, mengenal pasti hubungan tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua dan hubungannya dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan dan mengenal pasti perbezaan tahap kepuasan kerja guru berdasarkan jantina. Soalan kajian, apakah tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan? Sejauh manakah tahap kepuasan kerja guru dari segi kepimpinan autokratik pengetua? Adakah terdapat hubungan antara tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua dengan tahap amalan kepuasan kerja guru di sekolah menengah dari daerah Kota Baru, Kelantan? Adakah terdapat perbezaan antara tahap kepuasan kerja guru berdasarkan jantina? Hipotesis kajian. Hipotesis nol. Tidak terdapat perbezaan secara signifikan antara tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah. Hipotesis alternatif, terdapat perbezaan secara signifikan antara tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah. Skop dan batasan kajian. Antara batasan kajian dalam kajian ini ialah ia dijalankan hanya di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan saja, di mana sampel dipilih secara persampaian rawat mudah untuk mewakili seluruh populasi. Definisi operasional tahap amalan kepimpinan autokratik pengetua ialah pemimpin yang mengamalkan rendah atau tinggi dalam arah skala kepimpinan autokratik. Definisi operasional tahap kepuasan kerja guru adalah dari segi guru tersebut berpuas hati atau tidak berpuas hati terhadap gaya kepimpinan autokratik pengetua. Rumusan secara kesimpulannya bab 1 membincangkan tentang pengenalan, penyataan masalah, kerangka konseptual kajian, tujuan kajian, objektif kajian, soalan kajian dan hipotesis kajian. Skop dan batasan kajian, definisi operasional dan rumusan. Bab 2, tinjauan literatur. Pengenalan, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh manakah hubungan kait antara gaya kepimpinan autokratik pengetua dengan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah di daerah Kota Baru, Kelantan. Bab 2 ini membincangkan tentang konsep dan teori atau model kajian dapatan kajian lalu dan rumusan. Konsep dan teori atau model kajian, definisi dan konsep kepimpinan autokratik. Kepimpinan autokratik adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir staf bawahan dengan menggunakan kuasa mutlak kepada mereka. Dalam organisasi sekolah, seorang pengetua yang mengamalkan kuasa mutlak adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah dengan memberi arahan kepada guru atau staf bawahannya tanpa menerima sebarang pandangan dari mana-mana pihak. Definisi dan konsep kepuasan kerja guru
Konsep kepuasan kerja guru adalah dalam setiap individu memiliki maksud yang berbeza dalam mencapai tahap kepuasan kerja di sekolah. Kajian awal yang telah dilakukan mengenai teori kepuasan kerja adalah mengikut cara pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengandalkan bahawa kepuasan kerja adalah dengan mengamalkan wujudnya faktor-faktor luaran yang memberi kesan atau mempengaruhi tahap kepuasan kerja seseorang. Secara asasnya, teori tradisional ini adalah di mana seseorang individu akan bertindak balas ke atas perlakuannya atau sikapnya sekiranya terdapatnya ketidakpuasan kerja di sesuatu organisasi. Kepuasan kerja adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor di mana menjamin terhadap kepuasan hidup demi menjamin keselesaan dan kemakmuran hidup seseorang individu. Teori kepimpinan, teori sifat, the trait theory of leadership. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, sifat merupakan keadaan atau rupa sesuatu benda yang dapat dilihat, keadaan yang dipunyai oleh sesuatu benda, orang dan lain-lain, pembawaan seorang, perangai, tabiat atau watak. Bermula dari tanggapan bahawa keberkesanan seorang pemimpin adalah bergantung kepada sifat-sifat, perangai ataupun ciri-ciri yang dimiliki dalam diri pemimpin tersebut. Sifat-sifat yang terdiri daripada sifat fizikal ataupun sifat psikologi. Dengan tanggapan tersebut demi menjadi pemimpin yang berjaya, maka perlunya sifat kepribadian yang tinggi dalam diri pemimpin tersebut. Sifat kepribadian yang tinggi terdiri daripada kualiti pemimpin tersebut, iaitu sifat-sifat, perangai ataupun ciri-ciri dalamannya. Teori perilaku, iaitu behavioral model, kajian Ohio State menyatakan bahawa perilaku pemimpin pada dasarnya mengarah pada dua kategori, iaitu initiating memulakan dan considerational structure, penimbangan struktur. Kajian Ohio State University, penelitian negara bahagian yang dilakukan oleh Ohio State ini adalah diselenggarakan oleh Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa terdapat dua dimensi penting dalam perilaku seseorang. Awalnya terdapat 1000 dimensi perilaku pemimpin, namun kemudian dipersempitkan kepada dua dimensi, iaitu initiating structure dan consideration structure. Kajian Universiti Michigan, penelitian gaya kepimpinan yang dilakukan oleh Universiti Michigan yang terletak di Amerika Syarikat. Universiti Michigan melakukan penelitian perilaku pemimpin yang berkaitan dengan efektif kerja seseorang pemimpin itu. Universiti Michigan menyatakan terdapat dua dimensi perilaku pemimpin, iaitu pertama yang berorientasikan orang bawahan atau pekerjanya, kedua yang berorientasikan pengeluaran atau produk atau hasil yang diperolehi. Grade pengurusan yang pertama memberi perhatian atau mengambil berat terhadap orang, iaitu mengukur perhatian memimpin terhadap orang bawahan dengan skala 1 sampai 9, iaitu dari rendah ke tinggi. Kajian Skandinavian adalah kajian yang memberi penekanan terhadap kepimpinan yang berorientasikan perubahan. Teori kontingensi model Fiedler diasaskan oleh Frank Fiedler pada akhir tahun 1960. Mengikut teori ini, keberkesanan gaya kepimpinan yang berbeza-berbeza adalah bergantung kepada situasi. Fiedler berpendapat terdapat dua jenis pemimpin, iaitu berorientasikan tugas dan orang bawahan serta berorientasikan prestasi. Antara unsur-unsur yang mempengaruhi keberkesanan kepimpinan seseorang adalah bagaimana jelas dan berstruktur situasi pekerjaan yang dihadapi, berapa banyak kedudukan kuasa pemimpin yang dimiliki dan hubungan antara pemimpin dengan pengikut. Teori kepuasan kerja guru, teori dua faktor Herzberg ataupun teori motivasi Herzberg ataupun teori Hygiene Motivator. Teori ini menyatakan teori ini diasaskan oleh Frederick Irving Herzberg pada 1923 hingga 2000, mana seorang psikologi yang berasal daripada Amerika Syarikat. Beliau dianggap sebagai seorang pemikir besar dalam bidang pengurusan dan teori motivasi. Beliau menyatakan bahawa terdapatnya faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja dan juga terdapatnya faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja di tempat kerja. Selain itu, terdapatnya hubungan antara kepuasan kerja dengan ketidakpuasan kerja. Dapatan kajian lalu, mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Rajiah dan Ahmad pada tahun 2009 dengan tajuk hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru di 3 buah sekolah rendah di Seremban
menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi, mana ketiga-tiga gaya iaitu demokratik, autokratik dan laissez-faire. Rumusan secara kesimpulannya, bab 2 ini terdiri daripada definisi dan konsep kepimpinan autokratik dan definisi dan konsep kepuasan kerja guru, manakala teori kepimpinan yang terdiri daripada teori sifat, teori perilaku dan teori kontingensi. Sehubungan dengan itu, teori kepuasan kerja guru yang terdiri daripada teori dua faktor Herzberg. Selain itu, dapatan kajian daripada dua kajian lepas yang dilakukan di Seremban dan daerah Besut Terengganu mengenai gaya kepimpinan pengetua dan hubungan dengan kepuasan kerja guru. Metodologi dan kajian. Pengenalan, bab 3 ini membincangkan tentang reka bentuk kajian, persampalan, instrumen kajian, kesahan dan kepercayaan, kajian rintis, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data dan rumusan. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah kajian deskriptif dengan kaedah tinjauan dengan menggunakan data kuantitatif. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. Persampalan populasi adalah seluruh guru-guru di sekolah menengah di daerah Kota Baru Kelantan. Sampel kajian yang dipilih terdiri daripada 30 orang guru di sekolah menengah di daerah Kota Baru Kelantan, di mana sampel dipilih melalui pensampalan rawat mudah untuk menggambarkan keseluruhan populasi. Instrumen kajian ataupun kesahan dan kepercayaan. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan borang soal selidik. Soal selidik ini menggunakan skala Likert iaitu 1 hingga 5, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Dalam kajian ini, kepercayaan yang digunakan ialah Avogadro. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kepercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Prosedur pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data adalah melalui pemberian borang soal selidik kepada guru-guru di sekolah menengah secara awak, di mana borang soal selidik diisi oleh guru-guru dan terus dikutip. Prosedur analisis data. Program yang digunakan dalam mentaksir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS, Statistical Package for the Social Science version 23. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Rumusan secara kesimpulannya, reka bentuk kajian adalah secara kajian deskriptif dengan kaedah tinjauan dengan menggunakan data kuantitatif. Persampalan terdiri daripada 30 orang responden yang dipilih secara persampalan rawat mudah. Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui borang soal selidik dengan skala Likert 1 hingga 5. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kepercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Kaedah pengumpulan data adalah melalui pemberian borang soal selidik kepada guru-guru di sekolah menengah secara awak, di mana borang soal selidik diisi oleh guru-guru dan terus dikutip. Program yang digunakan dalam mentaksir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS, iaitu Statistical Package for the Social Science version 23. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Sekian, terima kasih.